Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang. Selamat kembali ke channel Afifi Arif bersama Mr. Afifi. Baik, uh, kepada yang baru menonton channel Mr. Afifi, untuk pengetahuan anda semua, Mr. Afifi akan membawakan kepada anda banyak video-video pengajaran, iaitu lebihnya adalah tentang sains, iaitu sains sekolah rendah di tahap 1 dan juga akan meningkat ke tahap 2 tidak lama lagi. Dan kemudian di samping itu Mr. Hafiz juga ada selitkan pelbagai video tutorial, review dan sebagainya. Jadi episod kali ini kita akan fokus tentang topik apa? Jom kita saksikan. Okey, baik. Jadi untuk episod kali ini kita akan belajar tentang sains tahun 4, iaitu di unit 3 berkenaan tentang haiwan. Tetapi yang uniknya untuk episod kali ini, untuk tahun 4, Mr. Afifi akan cuba membawakan kepada anda versi DLP, iaitu versi Dual Language Program, di mana Mr. Afifi akan menggunakan kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu untuk mengajar anda tentang topik-topik sains tahun 4. So in this topic, animals, okay, we will learn about several subunits. Okay, and the first one is we will learn about animals. Okay, we will refresh back, we will revise back what we had learned about animals from year 1, year 2, and year 3. And then after that, we will look at how animals breathe. What is the breathing organs of animals, and then we will learn about how to classify animals according to their breathing organs, and then we will learn about vertebrata and invertebrata, and so on. Okay, so this is the topic of animals. So you can see there are a lot of animals there. You can see elephant, okay, you can see a bird, okay, and then you can see what's that? You can see a monkey here. Okay, monkey. This one is elephant. Okay, and then what else do you have there? You have seen a butterfly here. Okay, ada banyak haiwan yang dekat sini. So kamu boleh nampak lah elephant. Kamu kena tahu lah elephant. Elephant tu gajah. Jangan tak tahu ya. Tahu tak? Okay, so all around us. Dia kata apa? All around us, there are animals that live on land, yang tinggal di atas darat. And then that live in water, yang tinggal di dalam air, and those that can live both on land and in water, both kedua-duanya. Ni kamu kena ingat. So dia kata ada haiwan yang hidup di darat, di dalam air, dan kemudian both on land and in water. Kedua-dua dia boleh hidup dalam kedua-dua situasi, iaitu dekat darat pun dia boleh hidup, dekat dalam air pun dia hidup. So animals need to breathe in order to live. Dia kena breathe. Breathe ni maksud dia bernafas. Ni kamu kena tahu. So bernafas. Breathe ni bernafas. Kamu catat. Okay. So this is the new vocabulary. So you need to have a special book, or you need to have one book for you to write down all the new words that you know. So you can easily refer to that book when you need to find the meaning of the word. Okay, so kamu jangan ambil mudah, kamu ingat kamu boleh hafal saja ya. Unless you can write down or you can jot down on your textbook like this. Okay, kalau kamu boleh tulis buku teks yang kamu beli sendiri tak apa. Buku teks sekolah kamu jangan pula tulis. Nanti susah pula adik-adik kamu tahun depan nak pakai. So kalau kamu ada buku sendiri macam cikgu boleh tulis. Okay, I can write down like this. So bila kamu baca, kamu dah tahu dah maksud dia. Tapi kalau tak ada, you need to have a special book or another book for you to write down the word and the meaning. Okay. So, bernafas. Okay, so dia kata apa? Do all animals in this picture breathe the same way? Adakah semua haiwan ni, kalau kamu tengok ni, do you think that elephant, do you think that monkey, birds, okay, and then butterfly. So, what else do you have? Fish and frog. Okay, do all animals in this picture breathe the same way? Adakah dia orang semua bernafas dengan cara yang sama? So that is what we need to find out. Itu yang kita nak belajar. Okay, so let's look here. So this is breathing organs of animals. So breathing organs of
animals. Organ pernafasan haiwan. Breathing organ. Ni perkataan yang kamu kena tahu ni. Breathing ni adalah pernafasan. Organ adalah organ. Jadi maksud dia organ pernafasan haiwan. Okay. So basically there are 4 main organs of animals for breathing. Okay. Ada 4 organ pernafasan utama untuk haiwan. Okay. The first one is lungs. Lungs ni apa dia? Lungs ni adalah paru-paru. Okay, lungs ni adalah paru-paru ataupun peparu. Okay, so you need to jot down here, peparu. So, kalau anda buku anda sendiri, anda tulislah. Tak ada masalah. So, dia kata, normally animals that live on land breathe using their lungs. Okay, kebanyakan haiwan yang berada di darat. Okay, yang hidup di darat, on land, breathe, bernafas using their lungs. Okay, menggunakan paru. For example, dia kata cow. Seperti sebagai contoh adalah lembu. Tengok lembu ni. Dia lembu, dia ada peparu dia. Kalau siapa yang biasa masa raya haji, kamu tengok orang sembelih lembu, so you can see the lung. Okay, bila dia lapah lembu tu, organ dalam dia, so kamu boleh try, minta. Kamu cakap, pakcik nak pinjam, nak tengok paru-paru lembu boleh? So, they can easily give you permission to see that. Okay, only if you dare. Okay, kalau kamu berani lah. Okay, so haiwan seperti lembu, and then kuda, cow, horse, and then rabbit, dolphins. No, dolphins not yet. Okay, dolphin is a fish, but I will tell you later. And then what else? Anything on the lands. Okay, elephants that all use lungs to breathe. Okay, mereka menggunakan peparu. And then the second one is spiracles. Okay, spiracles ni bahasa Melayu dia adalah spiracle. Sama juga. Spiracle. Okay, spiracle. Bahasa Melayu dia spiracle. Bahasa Inggeris dia, in English we call spiracles. Ada S lah. Okay, so animals such as insects. Okay, seperti serangga. Breathe through spiracles. Bernafas melalui spiracles. For example, grasshopper. Ni sebagai contoh adalah belalang. What is spiracle? Apa itu spiracle? Spiracle ni adalah merujuk kepada liang-liang udara. Ni nampak dekat badan serangga. Biasanya badan-badan serangga ni, serangga kecil ni dia menggunakan spiracle untuk bernafas. Sebagai contoh, peluncas, and then lipas, cockroach, and then butterfly. Okay, dia adalah liang-liang kecil pada tubuh serangga ni yang kamu tengok yang kecil ni kan, yang ada lubang ni kan. This one, ini, this is the spiracle, liang-liang kecil pada bahagian badan haiwan. So mostly on insects. Okay, kebanyakannya adalah serangga. Okay, kamu jangan cari spiracle dekat rabbit, memang tak jumpa. Okay, understand? Okay, so the third one, yang ketiga organ pernafasan seterusnya adalah gills. Okay, gills ni adalah gills ni adalah insang. Okay, sorry. Okay, gills ni adalah insang. Okay, you can write down that insang. Okay, so gills adalah insang. Okay, normally animals that live in water use their gills to breathe. Menggunakan insang untuk bernafas. Kebanyakannya adalah haiwan yang hidup di dalam air. For example, fish. Paling senang contoh dia adalah ikan. And then apa lagi? Ketam, udang, okay, prawn, crab, and then ikan pari, okay, berudu, kuda laut, seahorse, and others, okay. So ini menggunakan insang, okay. And then the last one is moist skin. Ni moist skin iaitu berkulit lembab, okay, kulit yang lembab. Animals such as worms breathe through their moist skin. Okay, ni sebagai contoh adalah cacing, okay, worms tu cacing. Yang lain contoh dia macam siput, okay, katak, lintah. Okay, so that is the animals that breathe
using moist skin. So basically there are four main breathing organ. Kita ulang balik. The first one is paru, and then number 2 is spiracle, number 3 is gills, insang, and number 4 is moist skin. Okay, ada 4. So you need to know that, and then you need to know what is the example of animals. Apa contoh-contoh haiwan yang bernafas menggunakan organ-organ ini. Okay, so the question are, can you identify the breathing organs for chicken, leech, crabs and dragonfly? Okay, ayam, chicken, ayam. Apa dia organ pernafasan ayam? What is it? Ayam duduk di atas tanah di darat. So what is chicken? Okay, chicken will use apa dia? Paru ataupun lungs. Okay. Number 2, leech. Leech ni apa? Leech ni adalah pacat. Okay, pacat dia sama macam apa? Dia sama macam worms. Lebih kurang sama macam worms. So, pacat menggunakan apa? Moist skin. Okay, sama macam worms. And then crabs. Ketam. Apa dia? Cikgu dah sebut dah tadi. Ketam menggunakan apa? Menggunakan insang, gills. And then last one is dragonfly. Pepatung. Pepatung menggunakan apa? Pepatung menggunakan spiracle. Okay, so that is the breathing organ of the animals. Okay, so apa yang dia kata? Ada nota sikit dekat sini. Spiracles are breathing pores found in the cuticles of insects. Okay, spiracle ni adalah liang-liang pernafasan yang terdapat pada badan serangga. Okay, so this is the activity that you can do at your house, recognizing the breathing organ of fish. Okay, mengenal pasti organ pernafasan untuk ikan. So this one maybe you can ask your mother, okay, or your father at home, buy some fish and then you try to operate. Okay, bedah siasat lah ikan tu. Okay, you can operate or you can try to look at the gills. Okay, masa mak kamu menyang ikan tu, kamu tengoklah bagaimana bentuk insang. Okay, so this is the classification of animals based on their breathing organ. Bagaimana kita nak mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan mereka. Okay, so this is the animals. Observe the pictures below. Tengok kepada haiwan-haiwan ini. We have crab, caterpillars, tadpole, worm, freshwater leech, cat, butterfly and crocodile. Okay, so dia kata animals can be classified according to their breathing organs. Yang kita dah belajar 4 jenis tadi. Lungs, gills, moist skin and spiracle. So haiwan ini boleh dikelaskan kepada 4 jenis. Tadi kita dah buat, so kita ulang balik. Okay, cikgu nak kamu yang sebut. Okay, the first one, crab. What is it? Crab is using what? Using gills. Okay, good. Caterpillar. Caterpillar is an insect. What is it? What is the breathing organ? Spiracles. Okay, tadpole. Okay, tadpole using gills. Okay, menggunakan insang because it live in water. And then worm. What is it? Using moist skin. Okay. And then tadi kita dah cakap kan. Okay, freshwater leech, moist skin. Okay, cat. Cat live on land. What is it? Cat using lungs. How about butterfly? Butterfly using the spiracles. And then last one is crocodile. Crocodile using the lungs. Okay, so we look at the answer. Is it correct or not? Okay, lungs, cat and crocodile. Gills, the tadpole and crab. Then moist skin, leech and worm. And then last one, spiracle is this ulat beluncas, what we call caterpillar and butterfly. Okay, so now we need to classify these extra 4 animals. Okay, the first one is goat. Tell me your answer. What is it? Goat should be using lungs. Okay, goat should be using lungs. And then prawn using the gills.
land leech. Land leech ni kita panggil sebagai pacat. Kan? Leech ni pacat. Okay. So land leech ni kita menggunakan apa? Moist skin. And last one, ants. Semut. Menggunakan apa? Semut adalah serangga. So it use the spiracles. Okay. So this is the 4 animals and their breathing organs. Okay. Now we look at living on land and in water. Okay. So animals live on land and water. Animal ini, haiwan ini dia hidup di darat dan juga di air. Okay, so let's look at the dialogue. Okay, these are the dialogues of the fish and the frog. Ini perbualan ikan dengan katak. Memanglah katak tak boleh bercakap, ikan tak boleh bercakap. Tapi this is the conversation. Kita dengar lah. Okay, I will read to you and you try to repeat or you try to read it on your own. Okay. So dia kata, wow, you are very lucky, Mr. Frog. You can live on land and in water. Okay, kamu bertuah betul. Lucky ni means bertuah. Dia kata kat katak ni, bertuahnya kamu. Katak. Because you can live on land and in water. Kamu boleh hidup di atas darat dan juga di dalam air. Kemudian katak ceritalah rahsia dia. When on land, I use my lungs. Nampak? So, dia kata masa dia dekat darat, dia menggunakan peparu to breathe, untuk bernafas. But when I am in the water, I breathe using my moist skin. Okay, apabila saya berada dalam air, saya bernafas menggunakan kulit lembap. Okay, kemudian nampak ini adalah struktur pernafasan, breathing organ of the frog. Okay, so dalam ni ada dia punya apa? Lungs ataupun peparu. Kemudian moist skin ni adalah kulit lembap dia. Kamu pernah pegang katak kan? Okay, so kamu tahulah katak tu lembap macam mana. Lepas tu ikan cakap, oh, no wonder I can only live in the water because I only have one breathing organs. That is my gills, iaitu insang saya. Dia boleh hidup satu saja tempat sebab dia hanya mempunyai satu organ pernafasan. So, the conclusion is, other than frogs, okay, so the conclusion is, there are some animals that have two breathing organs, okay, extra breathing organs. Ada haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Okay, for example, katak lah. Sebab, sebagai contoh, katak dia mempunyai dua organ pernafasan. So, dia boleh hidup di dalam air dan juga di daratan. So, other than frogs, selain daripada katak, caecilius and newts also have more than one breathing organs. Okay, they can breathe through their lungs and moist skin. Okay, caecilia lives in tropical region, while salamanders are not found in our country. Tak ada pun dekat negara kita. Okay, they are only found in region with cold and temperate climates. Okay, dia dijumpai di negara ataupun kawasan-kawasan negara yang sejuk dan ada musim. Okay, temperate climates. Okay, so caecilia ni bentuk dia macam ini, kalau kamu nak tahu. And then salamander or newt. And then you can also find another animals that have extra or one or two breathing organs. Kamu boleh cari lagi dekat Google. Okay, jangan malas, you can search what is the animals that have two breathing organs. Okay, so based on the conversation between the fish and the frog, berdasarkan perbualan tadi katak dengan ikan ni, what can you conclude about the breathing organs in some animals? So itulah kesimpulan yang cikgu cakap tadi. Sesetengah haiwan dia mempunyai berapa? 2 organ pernafasan. Okay, so tapi kamu jangan keliru ya. Bila cikgu cakap katak tadi, katak ada peparu, tetapi ini adalah apa? Berudu. Berudu tidak mempunyai peparu. Berudu dia mempunyai insang. Tapi selepas dia membesar, dia akan menjadi peparu. Okey, kamu belajar tentang kita hidup haiwan sebelum ni. Okey, itu sahaja untuk topik 3 iaitu animals untuk kali ini. So don't forget to subscribe my channel Afifi Arif.
I hope that you will not miss any of my science teaching class. Okay, so kamu boleh rujuk lagi video-video yang sebelum ini. Kalau kamu nak belajar lagi video tentang tahun 1, 2 dan 3, kamu boleh rujuk dari video-video yang berada dalam koleksi video Mr. Afifi. Okay, so sampai berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Afifi, and then jangan lupa untuk like dan follow page Mr. Afifi di Facebook, Instagram dan juga channel Telegram Mr. Afifi. Okay, sehingga berjumpa lagi insyaAllah untuk episod seterusnya. Bye-bye. Nak tengok banyak lagi video sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.